Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya ingin merungkai sejarah kerajaan Santubong yang telah hilang. Santubong adalah sebuah perkampungan kecil yang terletak di Kuching, Sarawak dan mengambil masa 45 minit untuk sampai ke sana dari Bandar Kuching. Perkampungan Santubong sangat dikenali pada hari ini kerana ia adalah pusat pelancongan di wilayah Sarawak. Mari kita lihat bagaimana Santubong pada hari ini. Pada hari ini, Santubong sangat dikenali dengan aktiviti perikanan dan nelayan. Kebanyakan pendapatan penduduk orang Santubong adalah nelayan dan mereka memiliki bot masing-masing. Seperti yang kita lihat, ini adalah pekan lama di Kampung Santubong dan kedai runcit yang paling lama didirikan di Kampung Santubong ini. Selain daripada kemudahan lain seperti balai polis dan sebagainya, terdapat masjid utama di Kampung Santubong iaitu Masjid Nurul Rahmani. Santubong juga mempunyai stadium petong utama di Sarawak iaitu di Santubong kerana aktiviti petong yang sangat-sangat aktif di sini. Ini adalah pusat tapak arkeologi yang terdapat di Santubong yang baru sahaja didirikan pada tahun 2021. Menurut My Metro, terdapat 3 pusat arkeologi yang dibangunkan oleh Jabatan Museum Sarawak iaitu Taman Arkeologi Sungai Jaung, Taman Arkeologi Bongkisam dan Bukit Maras dan Pusat Wallace. Tapak warisan ini dibangunkan sebagai aktiviti pelancongan di mana ia mempunyai kisah dan khazanah tersendiri yang boleh menjadi destinasi wajib dikunjungi pelancong. Sungai Jaung misalnya memiliki banyak batu dengan ukiran manusia. Bongkisam dan Bukit Maras adalah tempat kuil Hindu lama. Pusat Wallace pula pernah menjadi kediaman pegawai British pada awal abad ke-18 iaitu Alfred Russel Wallace. Anggaran kos untuk membangunkan tapak warisan tersebut adalah kira-kira 30 juta. Ini adalah pusat Wallace yang pernah didiami oleh pegawai British iaitu Alfred Russel Wallace. Santubong juga dikenali dengan mitos dan legenda yang tersendiri iaitu legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Sekarang, kami menuju ke Damai Beach di mana mengambil masa 10 minit dari Kampung Santubong iaitu kawasan pelancongan yang terdapat di daerah ini. Antara kawasan pelancongan yang terdapat di Damai Beach ini ialah Blue Pool, Permai Rainforest, Taman Negara Santubong, Permai Rainforest Resort, Santubong Embang Waterfall, Pantai Puteri dan Santubong Summit serta banyak lagi tempat yang saya tidak dapat rungkaikan di sini. Kawasan Damai Santubong sangat dikenali dengan aktiviti fizikal seperti mendaki Gunung Santubong, aktiviti di Permai Rainforest dan snorkeling. Ini adalah museum yang sangat terkenal di sini iaitu Kampung Budaya Sarawak. Kampung Budaya Sarawak terkenal dengan museum yang memperkenalkan etnik-etnik yang terdapat di negeri Sarawak serta cara kehidupan etnik di Sarawak. Kampung budaya ini juga mempunyai pelbagai tempat menarik yang digunakan untuk acara antarabangsa seperti Rainforest World Music Festival serta Pesta Menuai. Kampung Santubong adalah tempat kampung tertua di Sarawak juga.
pasal Gunung Santubong. Sebab gunung ini dinamakan Santubong sebab pasal cerita legenda Puteri Santubong yang diceritakan oleh orang tua. Dia buat cerita je. Santubong tu kini banyak perubahan lah, banyak kemudahan. Ramai datang pergi pantai, pergi ke Damai. Kadang-kadang jalan jam walaupun Santubong jauh dari Bandar Kuching. Pendapatan orang Santubong pun buka kemah kat rumah masing-masing berjual. Masih ada tapi sebab PKP apa lagi lah berjual dulu. Ya aja ah. Okay. Menurut hasil kajian saya telah lakukan sebentar tadi, saya berpendapat bahawa penduduk Santubong juga agak kurang pengetahuan tentang kerajaan Santubong yang pernah hilang di Sarawak ini. Baiklah, sekarang mari kita rungkaikan sejarah kerajaan Santubong yang pernah hilang di Sarawak. Menurut ahli-ahli arkeologi, kecuali John Wiseman Christie berpendapat bahawa kawasan ini sudah menjadi bandar pelabuhan penting sejak abad ke-7 hingga abad ke-14. John Wiseman Christie sebaliknya berpendapat bahawa Santubong muncul pada akhir abad ke-10 dan terus wujud hingga ke abad 14. Berikut adalah merupakan pentafsiran yang lebih jelas yang terbaru dari John Wiseman Christie. Salah sebuah kawasan di dalam wilayah kebudayaan Sarawak yang terbukti pernah menjadi negeri ialah di Kuala Sungai Sarawak yang besar yang dikenali sebagai Santubong. Malah di sini merupakan kawasan pertama dilakukan kerja-kerja arkeologi bukan sahaja dalam konteks Sarawak baru dan lama tetapi juga dalam konteks keseluruhan Pulau Borneo yang besar ini. Tanda-tanda tentang peri pentingnya kawasan Santubong sebenar dicetuskan oleh penemuan batu Nandi dan Yoni oleh James Brooke tidak lama setelah menjadi Raja Sarawak. Selain daripada jumpaan batu besar ini, James Brooke juga mengumpulkan artifak-artifak emas. Penemuan artifak yang diperbuat dari emas ini menunjukkan bahawa kawasan ini menarik perhatian orang asing, khususnya orang dari India pada peringkat awal. Penemuan awal ini telah memberi perangsang kepada Muzium Sarawak untuk melakukan kajian arkeologi. Pada tahun 1949, di bawah pimpinan Tom Harrison, telah berhasil mengumpulkan ribuan pecahan tembikar China di Santubong. Hasil dari kajian yang dilakukan ke atas tembikar ini serta artifak-artifak keagamaan Hindu, mereka bersependapat bahawa Santubong sebagai politi sudah wujud sejak abad ke-7 lagi dan terus kekal hingga abad ke-10 atau abad ke-14. Di samping itu, adanya tahi besi iron slag yang dianggarkan sebanyak 40,000 tan menguatkan pendapat bahawa kawasan Santubong ini merupakan kota pelabuhan yang terbesar dan penting. Menurut Oliver William Walters, seorang sejarawan Asia Tenggara tua, China, mungkin telah mengetahui tahi besi ini sejak abad ke-3 dengan mentafsirkan bahawa Pulau Tan Lan yang disebut dalam laporan China itu terletak di barat daya Sarawak. Selepas itu, terdapat pula pusat pertempatan lain di sekitar Santubong seperti Bongkisam. Bagaimanapun, politi-politi ini kemudian dikuasai oleh Santubong yang menjadi sebuah negeri di kawasan ini. Daripada kajian yang dilakukan ke atas ribuan serpihan tembikar China dan negeri Santubong ini terus wujud hingga ke abad 14. Pendapat ini dikuatkan lagi dengan tulisan China Nan Haichi yang menyenaraikan kerajaan tua di Borneo pada tahun 1304. Pada masa ini, Brunei yang ditulis oleh China sebagai Tung Yang Fo ni jelas sekali menguasai keseluruhan utara Borneo. Di antara politi-politi yang berada di bawahnya dan yang terkandung di dalam wilayah kebudayaan Sarawak ialah Cha Hu Chung. Kerry Brown mentafsirkan bahawa Cha Hu Chung ini mungkin Saludong yang terletak di pantai timur Borneo. Di samping itu, Saludong sehingga kini tidak mempunyai
bahan arkeologi seperti yang terdapat di Santubong. Sumber Jawa Nagara Kertagama menunjukkan bahawa Brunei iaitu Boni telah dikuasai pula oleh Majapahit. Untuk menarik perhatian Majapahit pada abad ke-14 itu, pastinya Santubong telah wujud pada abad ke-7 dan berkembang dan penting untuk menguruskan perdagangan dengan China. Politi dalam konteks ini adalah negeri kerajaan Santubong Sarawak di bawah pemerintahan Datuk Merpati dan kemudian diteruskan oleh puteranya Merpati Jepang. Perluasan Majapahit ini dipercayai berlaku pada tahun 1350 dan ini menyebabkan perdagangan dengan China di Santubong terhenti seperti yang terbukti dengan tembikar-tembikar yang dijumpai tidak menunjukkan tembikar Ming. Santubong sebagai nama negeri juga turut hilang dan digantikan oleh nama baru, iaitu Sawaku atau Sarawak di dalam Nagara Kertagama. Kehadiran Majapahit mungkin telah menyebabkan perpindahan penduduk-penduduk negeri Santubong ini kepada politi-politi lain seperti Sadong dan Gedong. Kesimpulannya, Santubong telah wujud sejak abad ke-7 lagi dan menjadi warisan sejarah Sarawak pada hari ini dan harus dimartabatkan di dalam sejarah Malaysia. Sejarah Sarawak juga harus disemat di dalam jiwa rakyat Malaysia agar rakyat Malaysia lebih mencintai akan negara kita. Harapan saya agar sejarah Sarawak ini dapat dimartabatkan lebih lagi di dalam pembelajaran sejarah di Malaysia ini. Sekian sahaja dari saya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Sekian daripada saya, Fatin Nabilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Sentu, putri sejinjang, penjaga bumi.